Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillah wahdah. Sadaqa wa'dah wa nasara abada. Wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadinil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq wa nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma annal haqq haqqa warzuqna ittiba'ah wa annal batila batila warzuqna tinabah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'atin dalalah. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinu wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadhallahu Ibrahim khalila. Shadaqallahul azim. Dan tidak ada yang lebih baik agamanya daripada orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala dengan ikhlas, sedangkan ia berusaha mengerjakan kebaikan. Dan ia pula mengikut agama Nabi Ibrahim yang lurus, yang tetap di atas, yakni dasar tauhid. Dan kerana itulah Allah menjadikan Nabi Ibrahim yakni kesayangannya. Surah An-Nisa, surah yang keempat di dalam Al-Quran, ayat yang ke-125. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang mana dengan limpah dan kurnia kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang sebesar-besarnya nikmat, yakni nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga kan hari ini dah masuk hari yang ke-18 di dalam bulan Muharram. Kita masih lagi dipelihara oleh Allah Ta'ala, dipilih oleh Allah Ta'ala untuk mendirikan salat fardu secara berjemaah. Lebih-lebih lagi kita dipilih oleh Allah Ta'ala sama-sama berada di dalam majlis ilmu yang Nabi SAW menyebut di dalam sebuah hadisnya, man salaka tariqan yaltamasu fihi ilm sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan tadi semata-mata dari rumah menuju ke surau ataupun ke masjid semata-mata nak duduk majlis ilmu, nak cari majlis ilmu,
mereka itu akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan menuju ke surga. InsyaAllah mudah-mudahan kita digolongkan di dalam golongan hamba-Nya yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, nak kata terlambat, kata belum terlambat, tapi boleh lagi diucap ucapan selamat tahun baru 1444. Dah 18 hari dah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, yang tahun baru Islam ni anak-anak muda kurang nak menyambut dan memberi ucapan. Jadi kalau kita anak-anak tua ni tak ucap macam saya ucap ni, maknanya kita samalah. Jadi biar tak sama kepada mereka, biarpun lambat dah 18 hari ni, dah ucapan selamat tahun baru 1444 Hijrah. Moga-moga Hijrah kita tahun ni membawa satu, yakni ke arah kebaikan. Sedikit nak ajak kongsi sedikit sebelum masuk kitab kita ni tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, nak cerita tentang hijrah yang agak remeh sikit. Nampak remeh tapi rasa-rasanya tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian ada kebaikannya. Saya nak ajak satu perkara sikit je, tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian. Nak ajak hijrah dari segi ta'aruf, saling kenal mengenal kita. Untuk kenal mengenal kita, terkadang kita duduk dalam satu bumbung macam ni, belum tentu kita semua kenal nama ni. Betul tak? Betul. Tuan Haji Hamid ni kalau saya tak selalu sebut, tuan-tuan dah, saya tak kenal mana satu Tuan Haji Hamid ni. Dah? Ada dua Tuan Haji Hamid. Allahyarham Tuan Haji Hamid yang sudah pergi. Mungkin tak tahu. Kemungkin pengusi kita tuan-tuan ada yang tak kenal nama. Mungkin. Tak nafi. Imam, bahkan imam kita tadi kadang tak kenal nama. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, saya nak ajak sedikit hijrah yang ni. Tuan-tuan, terkadang kita duduk dekat-dekat, duduk satu majlis ilmu, terkadang duduk satu saf dalam sembahyang, termasuk sembahyang Jumaat. Sebelah pakai uniform Proton, sebelah lagi pakai uniform pejabat pos, sebelah lagi pakai uniform KPJ, sebelah lagi pakai uniform nasional. Kadang kita tak tanya pun, tak saling tegur pun, tak tahu siapa nama, duduk di mana. Itu kira jauh. Uniform tu maknanya mereka datang daripada jauh. Ni yang duduk satu bumbung ni. Ada tuan-tuan? Kadang tak kenal. Terkadang tak kenal. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, ni yang saya nak ajak sedikit ta'aruf. Ada? Kadang tak kenal kita. Tuan-tuan, juru gambar kita pun terkadang tak kenal. Siapa nama dia? Alah, dia tu anak Haji Razak. Yang tahu anak Haji Razak je. Siapa nama dia? Tuan-tuan muslimin dan muslimat, terkadang tak kenal. Jadi saya nak ajak mula sekarang tuan-tuan, mula 1444 ni, saya nak ajak saling kenal mengenal. Sebab apa? Nabi SAW menyebut tuan-tuan, kasih sayangnya Allah Ta'ala ni bermula daripada kasih sayangnya sesama insan. Bila kita saling berkasih sayang, Allah akan kasih. Tapi kalau bermusuhan, tak sama seperti mana kasihnya sesama insan tadi berkasih sayang. Lepas ni kita saling kenal mengenal. Boleh? InsyaAllah tuan-tuan ya. Boleh kita tanya, saling bertanya. Tuan-tuan, terkadang ada yang tak kenal, sungguh. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, lagi-lagi golongan yang warga emas, yang muda tak kenal warga emas ni. Kadang tak kenal. Walaupun duduk sama kita, masuk sama, keluar sama, tak kenal. Tak reti kita nak bertanya siapa nama. Ada pepatah bahasa kata, tak kenal maka tak cinta. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, bila tak cinta maknanya tak sayang.
Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, sedikit perkongsian tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian. Lepas ni kita boleh yakni saling tegur menegur dan bertanya siapa nama dan tinggal di jalan mana dan seumpamanya, lorong mana dan seumpamanya. Baik, malam ni kita sambung kitab kita sampai bahagian muka surat yang ke-78. Masih membicarakan lagi tentang sifat-sifat orang yang bertakwa. Sifat-sifat orang yang bertakwa sampai bahagian muka surat yang ke-78. Apa kesannya bila kita sudah melakukan satu perkara ketakwaan yang kita lakukan saban hari? Apa kesannya? Kita tengok yang disebut oleh pengarang kitab ni, kita jadikan ibrah dan pengajaran untuk kita jadikan panduan selama kita hidup di muka bumi Allah Ta'ala ini untuk terus melakukan kebaikan supaya kita ni tuan-tuan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa katanya? Yakni ibadat ini hendaklah dilakukan dengan yakni penuh keikhlasan. Ayat yang saya baca tadi, ayat 125 tuan-tuan di dalam surah An-Nisa tadi. Tak lain dan bukan mereka diminta untuk melakukan perkara keikhlasan yang disebut oleh Allah Ta'ala, dan tidak ada yang lebih baik agamanya itu yakni daripada orang-orang yang menyerahkan diri yakni terhadap dirinya sendiri itu kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala. Yakni kita letakkan yakni Islam tadi sepenuhnya dengan cara yang ikhlas. Jangan ada berbelah bagi, dengan cara yang ikhlas. Buka tuan-tuan di dalam ayat surah An-Nisa ayat 125 tu, tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, ditunjukkan kepada kita untuk melakukan perkara satu keikhlasan dengan cara ibadat yang kita lakukan kita ni tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, supaya yakni berpandukan dengan cara asas ibadat yang kita lakukan supaya dengan melakukan dengan cara perkara yang ikhlas. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Baik, yang seterusnya katanya tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, yakni yang seterusnya dia kata oleh kerana di dalam yakni solat penuh yakni dengan aku janji kita dengan Allah Ta'ala. Di dalam solat kita tengok, kita penuh dengan aku janji. Aku janji dengan cara macam mana? Bila dah kita lakukan solat tadi, maknanya Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran ayat 45 di dalam surah yang ke-29 setiap hari Jumaat, khatib pesan kepada kita, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Allah sebut. Dan bila kita dah melakukan solat, maknanya solat kita tadi dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Aku janji yang macam mana lagi? Kul inna salati wa nusuki wa mayahya wa mamati. Aku janji kita, katakan Muhammad, solat dan yang kita lakukan, ibadat, hidup dan mati hanya untuk Allah semata-mata. Aku janji kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya yang ditanya oleh pengarang kitab ni, kesannya selepas kita buat apa? Kesan yang sudah dapat daripada kita banyak melakukan aku janji kepada Allah Ta'ala. Aku janji itu dibuat dengan yakni penuh yakni kefahaman dan keikhlasan. Betul kau ikhlas? Sungguhnya solatku dan solat ibadat okey, sebab kita nak tujukan kepada Allah Ta'ala. Hidup, masalah hidup ni mengikut tak kehendak apa yang telah diaturkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan cara acuannya, sibrah, dengan cara celupannya, atur caranya. Tuan-tuan, ikut ke tak? Kalau ikut, umpama kita tuan-tuan membuat satu kuih yang perlu ada acuannya. Contoh tuan-tuan bakar apam balik, mesti ada acuan dia. Tak ada acuan simbah macam tu je tak jadi, mesti ada. Tak, buat kuih bahulu mesti ada acuan dia. Ada, aku janji dia macam tu. Dalam hidup kita betul ke yang kita katakan lillahi ta'ala?
Aku janji kita. Kalau memang aku janji kita mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa katanya? Muslimin dan muslimat, maka dia kata selepas solat orang itu perlu yakni mematuhi apa yang telah dijanjikan dengan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam solat tadi, seperti mana berjanji tidak melakukan perkara yang mungkar. Dia berjanji tidak akan melakukan perkara yang mungkar. Tuan-tuan, ini aku janji yang kita lakukan. Tuan-tuan boleh rujuk di dalam kitab Mustika Hadis jilid yang pertama. Kategori orang-orang yang menjaga sembahyangnya seperti mana tuan-tuan ni? Yang menjaga solat. Ambil di dalam Mustika Hadis jilid yang pertama bahagian bab solat. Nabi SAW menyebut tuan-tuan, solat yang dijaga oleh tuannya, solat itu akan bercahaya naik bertemu dengan Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala bagi tahu, wahai solat, turun balik kamu. Turun balik kamu. Kamu jaga Tuhan kamu, disebabkan Tuhan kamu jaga kamu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, satu lagi solat, tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, solat yang tak dijaga oleh tuannya, dilambat-lambatkan. Ni tuan-tuan, rasanya kena pada kita semua yang dah selalu duduk majlis ilmu. Maghrib, Isya, subuh boleh kita berjemaah, boleh kita jaga. Masalah di tempat kerja, Zuhur dan Asar, solat yang ni tuan-tuan, ambil ibrah sedikit pengajaran. Solat yang kedua tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut solat ini juga akan naik ke atas langit bertemu dengan Allah Taala. Dia kata, wahai solat, solat tadi naik diselubungi dengan perkara kegelapan, perkara yang menggelapkan, naik bertemu dengan Allah Ta'ala. Dia kata, wahai solat, kamu turun balik. Turun balik. Jumpa kepada Tuhan kamu. Tuhan kamu yang meleka-lekakan kamu, yang melambat-lambatkan kamu, yang melewat-lewatkan kamu, yang meninggal-ninggalkan kamu, yang tak tepat masakan kamu. Ambil kain buruk ni, kata Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut ambil kain buruk. Umpama kain buruk ni lah, tapi bukan kain buruk good morning yang ada kat rumah kita. Ambil kain buruk ni, dia kata pukulkan ke muka Tuhan kamu, disebabkan Tuhan kamu tak jaga kamu sembahyang. Yang ini banyak terkena kepada kita yang dah selalu duduk majlis ilmu. Jaga majikan, masih bekerja ustaz, bos bising ustaz, bos bising, ada tak dibagi keluar ustaz, tunggu kerja siap. Dah tunggu kerja siap. Waktu zuhur waktunya panjang ustaz. Asar pun tunggu sampai rumah nanti ustaz balik kerja. Tunggu sampai balik rumah. Tuan-tuan, solat yang ini tuan-tuan ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tu tuan-tuan, supaya kita jaga. Tuan-tuan, cuba ambil satu andaian. Bukan maksudnya saya nak rendah-rendahkan syariat Allah dengan perkara keduniaan ya, bukan, tapi andaian. Saya nak buat satu andaian. Contoh, kita memandu nak keluar ke mana-mana, ada sekatan jalan raya, ada roadblock, sekatan jalan raya, ada polis tahan kita semua. Ada, tuan-tuan berhenti tak? Masa memandu berhenti tak? Haji ambil berhenti? Ada? Tak ditanya lesen pun, terkadang lesen dah kita siapkan. Betul tak? Tak ditanya lagi tu. Berhenti kita tuan-tuan. Cuba kita buat tuan-tuan, bila laungan hayya ala salah, mai sembahyang, mai sembahyang, hayya alal falah, mai menuju kejayaan. Boleh tak berhenti terus, tinggalkan perkara kerja tadi, terus kita kerjakan salat? Boleh? Oh berat ustaz, makan gaji ustaz, makan gaji. Tuan-tuan, ni kata pengarang kitab ni nak jadi kekasih Allah.
Macam mana caranya untuk kita menjaga? Yang aku janji kita tadi disebut oleh pengarang kitab kita ni, aku janji kepada Allah Ta'ala, kesan selepas aku janji itu apa? Kata pengarang kitab kita ni, tuan-tuan muslimin dan muslimat hamba sekalian, ada lagi satu hadis lagi di bawahnya di dalam kitab yang sama yang saya sebut tadi. Orang tu dah solat dah, tapi jenis dia solat bila solat dia suka seorang-seorang, tak suka berjemaah. Bila tak suka berjemaah, terkadang tuan-tuan solatnya laju. Pernah tengok? Kata Nabi, umpama ayam patuk jagung. Dan orang yang solatnya umpama ayam patuk jagung ni terlalu cepat. Apa yang dicepatkannya? Tilka salatul munafik yang kuru arba'a rakaatin. Itulah solat orang munafik, lalu dia mencepatkan 4 rakaatnya. Ruku'aha wa sujudaha wa qira'ataha. Dalam 4 rakaat tadi dia cepatkan ruku', dia dicepatkan sujud dia, dan dicepatkan bacaan-bacaan dia di dalam sembahyang. Bila mati orang ni, matinya tidak dikira mati dalam keadaan Islam. Sembahyang bukan tak sembahyang. Rujuk di dalam kitab Mustika Hadis. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, jadi selepas ni, kata pengarang kitab ni, aku janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala ni, tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, dilihat selepasnya, kesannya. Lepas sembahyang apa dah kita lakukan yang terbaik? Aku janji yang kita lakukan tadi, kata pengarang kitab ni tuan-tuan, yakni janji tidak melakukan perkara yang mungkar, perkara maksiat, yakni sebaliknya akan melakukan yakni perkara yang baik, perkara yakni kebajikan, perkara yakni yang berfaedah. Kita akan melakukan perkara kebajikan. Ada banyak diingatkan, dinasihatkan. Ustaz-ustaz datang sebelum 10 Muharram juga, awal Muharram tu lagi dah bagi tahu puasa paling tidaknya pun 3 hari. Dan hari Tasu'a, hari 10 tu hari 10 Muharram, dan besoknya hari 11. Dia bagi tahu, bukan tak bagi tahu. Ustaz-ustaz bagi tahu. Tengok YouTube, tengok mana-mana, tengok ustaz-ustaz yang ceramah dalam live dan seumpamanya, diperintahkan untuk puasa 3 hari. Dan paling rajin 3 hari, paling malas pun 2 hari. Kalau tak boleh 9 dan 10, 10 dan 11, 2 hari untuk membezakan puasa antara kita dan puasa je Yahudi. Dibagi tahu, bukan tak dibagi tahu. Lepas puasa tadi apa kesannya? Ada tak kesan lepas puasa tadi kita duk rasa satu hari tu lapar, bila ada orang meminta dan memerlukan, kita beri dan kita bagi tak? Tuan-tuan muslimin dan muslimat, kesan-kesan yang umpama tu tuan-tuan disebut oleh pengarang kitab ni. Dia kata seorang yang tidak lalai dengan solatnya dan segera yakni menunaikan, yakni secara berjemaah, yakni tepat pada waktunya, sepatutnya yakni menjadi orang yang bertambah baik selepas yakni berhubung dengan Allah Ta'ala. Selepas kita berhubung, kita tekan nombor telefon kita dengan Allah Ta'ala 24434 satu hari. Dan bukan seperti mana hubungan antara saya dengan tuan-tuan, mesti tekan nombor Selcom dulu kalau tuan-tuan pakai Selcom macam saya. Ada. Tapi hubungan dengan Allah Ta'ala, bila kita dah berhubung 24434, maknanya tuan-tuan, sepatutnya tuan-tuan selepas tu bertambah baik bila kita dapat dah mengerjakan solat dengan cara berjemaah. Sebab apa Nabi sebut salatul jemaah afdal min salatil fajr 70 wa israna darajat. Solat berjemaah ini afdal daripada solat sorang-sorang di rumah dan sorang-sorang di pasar dan seumpamanya. Sebab ganjaran dia 27. Saya duk selalu sebut dah 27 ni tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian. Kalau diganti 27 pahala tu diganti dengan duit ringgit, ditukar dengan duit ringgit, 27 ringgit kali 5 waktu,
Berapa duit dah? 135. 7 kali 5 35. Ada 2 kali 7 100. 5 kali 2 10. 135. 135 tuan-tuan kalau diganti dengan duit. Imam bagi tahu siapa yang berjemaah jangan balik sehingga kan saya bagi seorang RM135. Tuan-tuan, agak-agak penuh tak surau? Tak payah kerja kata orang Perak. Tak payah kerja bang. Betul tak? Tak payah kerja 135. Sebulan dah berapa 4,000 lebih. Jangan main bang. Kalau diganti dengan duit. Tapi disebabkan tak nampak ganjaran pahala yang macam tadi itu, tuan-tuan, mereka abaikan perkara demikian. Dia nampak kebedaan keduniaannya. Tak tahu yang dunia itu wal akhiratu khairu wa abqa. Dunia itu yakni yang dikatakan dunia sementara. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Akhirat itu yang kekal abadi. Ini yang kita lupakan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik, itu yang disebut tadi maknanya bertambah baik selepas kita berhubung dengan Allah Ta'ala, bukan bertambah tak baik. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bertambah baik dari segi akhlaknya, dari segi percakapannya, dari segi cara ibadatnya, dari segi penambah baik untuk meningkatkan dari segi amalan kita. Dan amalan yang perlu kita tingkatkan, tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, dengan amalan yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan solat yang dilakukan yakni sekurang-kurangnya 5 kali sehari semalam. Jika ia dilakukan dengan penuh ikhlas, maka sudah tentu amalan yang lain dapat yakni amalan yang lain dalam kehidupan akan yakni bertambah baik. Amalannya yakni mendapatkan yakni keredaan dan keberkatan Allah Ta'ala. Yakinlah tuan-tuan, bagilah tahu jiran-jiran kita dan kawan-kawan kita yang bekerja dari dulu tapi hidupnya macam tu je. Dah, ajaklah dia solat. Ajaklah dia solat. Janjilah dengan janji. Yakinlah dengan janji Allah tadi, hayya alal falah. Bila dia dah dipanggil solat, datang insya-Allah dia akan berjaya. Dan dia akan mendapat satu kejayaan. Bagilah tahu kawan-kawan kita, jiran-jiran kita yang daripada dulu nampak susah hidupnya, disebabkan terkadang mereka enggan nak mendirikan solat. Ajak, terutamanya kita ajak untuk solat berjemaah tadi. InsyaAllah tuan-tuan, Allah akan murahkan rezeki dia sesuai dengan janji Allah Ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Janji Allah. Yakin. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, Allah janjikan, dia kata wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Ta'ala akan turunkan rezeki. Bagi tahu tuan-tuan, sampaikan. Dan sampaikan kepada mereka yang belum berjinak-jinak datang masjid surau, yang belum sembahyang, yang belum lagi mula nak berjemaah bersama dengan kita, sampaikan kepada mereka. Kalau kamu nak senang hidup kamu, bukan setakat dunia bahkan akhirat, jom datang berjemaah. Bagi tahu kak jiran-jiran kak, jom datang berjemaah. Ada. Tapi terkadang susah tuan-tuan. Belum lagi dia kata. Belum lagi. Itu kalau dijawab belum lagi. Satu jawapan lagi dia kata, baju seluar kotor lagi. Itu okey lagi. Terkadang bila kita ajak, dia kata apa? Tak payah nak sibuk nak jaga tepi kain orang, kubur masing-masing. Bila dia jawab dah macam tu tuan-tuan, kita sekali tu aja ngajak. Taubatlah hum, aku tak ajak lagi dia. Taubatlah hum, dia kata. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ada? Jangan putus asa tuan-tuan mengajak. Kita ambil nombor telefon dia. Dah, kita hantar tuan-tuan.
perkara-perkara yang boleh mendekatkan diri kita dan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat umat sekalian, ini disebut oleh pengarang kitab kita ni tuan-tuan, nak jadi kekasihnya tadi, muslimin dan muslimat sekalian, yakni nak jadi sifat orang yang bertakwa tadi. Caranya macam mana? Inilah yang disebutkan. Dalam bulan Ramadan dilaksanakan ibadat puasa, satu bulan yang dianggap yakni tempoh yakni berpuasa, berkhusus, yakni bulan yakni membersihkan jiwa, dan bulan yakni menimba ilmu. Tengok tuan-tuan, bulan yang dikategorikan bulan membersihkan jiwa dan menimba ilmu. Dalam bulan Ramadan waktu tu penuh jemaah tuan-tuan, majlis ilmu pun tak putus. Setengah masjid surah memang tak tinggal majlis ilmunya. Setengah masjid surah dia umpamakan tuan-tuan, dia utamakan tarawih sebulan tak ada majlis ilmu, terpulanglah ikut pengurusan masing-masing. Dia akan menambah ilmu, dia kata tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, selepas yakni sebulan berpuasa dan selepas yakni membersihkan diri segala dosanya, ini akan menjadikan dirinya lebih beramal soleh. Selepas tu sepatutnya lebih beramal soleh. Dia bukan hilang. Selepas Ramadan dia bukan menghilangkan diri, semakin bertambah dekat, semakin bertambah cepat, semakin bertambah awal hadirnya untuk di masjid dan di surau. Sebab puasa ni tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, besok jadi pembela kita disebabkan kata puasa itu sendiri. Tuan-tuan akan membela kepada tuannya, dia kata, wahai Allah, disebabkan akulah dia sanggup berlapar, makanan yang halal saban abri yang dia cari, isteri dia yang halal waktu siang hari, tapi sanggup dia tinggalkan, sanggup dia tidak lakukan, sanggup dia tak makan kerana aku. Untuk itu wahai Allah, aku bela tuan yang banyak berpuasa ni. Allahu Rabbi. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, begitu juga tuan-tuan, banyak dibela kepada tuannya yang banyak membaca Al-Quran. Kata Al-Quran, wahai Allah, disebabkan akulah tuan ini, dia kata tuan badan ini dia sanggup tak tidur malam, banyak berjaga malam baca Quran. Disebabkan akulah tuan ini ikut atur cara Islam, ikut apa yang telah ditentukan di dalam Al-Quran, baik undang-undangku di dalam tegahan maupun larangan yang berkenaan menceritakan dengan isu yang dulu-dulu dan isu sampai sekarang, yakni isu semasa. Di dalam Quran inilah kata Al-Quran itu sendiri, dia berhukum dengan isi kandungan Al-Quran ini. Untuk itu wahai Allah, aku bela tuan yang baca Quran ini. Dibela dengan puasa, dibela dengan bacaan Quran tuan-tuan. Tuan-tuan, kita ajak baca surah Al-Mulk lepas Isyak pun tak nak baca. Tak apa ustaz, kami tak baca di surah, baca di rumah. Yes, baik, elok. Malam Jumaat kita ajak sama-sama baca surah Kahfi. Kami tak baca ustaz, kami baca surah Yasin. Yes, baik, elok. Janji baca. Jangan tak baca. Ini Yasin tak baca, Kahfi tak baca, tengok WWF. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmati sekalian, malam Jumaat ada WWF. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ada ini yang disebut oleh pengarang kitab kita ni, dia akan yakni meneruskan kehidupan sebagai orang yang lebih bertambah baik. Akan dia meneruskan kehidupan menjadi orang yang bertambah baik. Dianggap yakni tempoh berkhusus tadi, yakni orang yang yakni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah dia orang yang tergolong di dalam kalangan orang-orang yang bertakwa dan beramal saleh. Kita akan terus hijrah seperti mana yang dinasihatkan oleh khatib pada hari Jumaat semalam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmat sekalian, hijrah untuk meninggalkan perkara yang tak baik jadi baik. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmat sekalian, dan kita meninggalkan perkara seperti mana yang saya sebut tadi,
Kalau 5 waktu tak dapat berjemaah, usahakan 14.44 ni cari cepat-cepat untuk kita mendirikan solat di awal waktu berjemaah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, terkadang terkena kepada kita yang dah banyak menuntut ilmu ni tuan-tuan, solat yang saya sebut tadi memang tercicir. Moga-moga kita jaga tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah kata pengarang kitab ni, moga kita tergolong di dalam galangan yakni orang-orang yang bertakwa dan beramal soleh. Dengan takwa berarti kita buat apa yang diperintah oleh Allah Ta'ala, yang wajib maupun yang sunat-sunat. Siapa lagi tuan-tuan yang nak melakukan kebaikan kalau bukan kita, diri kita sendiri? Nasihat umpama ni dah kita dengar, namun kalau kita tidak berusaha tuan-tuan, Allah sebut. Khatib hari Jumaat semalam juga pesankan, innallaha la yukhairu ma biqaumi hatta yukhairu ma bi anfusihim. Allah tidak merubah keadaan kamu kalau kamu nak jadi baik. Kalau kamu nak ubah 14.44 ni, tak tinggal solat berjemaah kamu 5 waktu, kamu yang ubah, bukan orang lain. Kalau kamu nak jaga bos kamu juga 14.44 ni kamu tinggalkan sembahyang, kamu sendiri yang ubah. Nak jaga bos juga jaga majikan, kamu kata kerja banyak 14.44 ni, kamu tinggalkan laungan hayya 'alas solah, kamu sendiri juga, bukan orang lain. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, itu pasal hijrah tadi tuan-tuan yang Nabi sebut, la hijrata, tidak ada hijrah lagi selepas mana? Ba'da fatil Makkah, setelah pembukaan kota Makkah, melainkan hijrah untuk menentang hawa nafsu. Nafsu yang macam mana yang saya sebut dah tadi? Kesan selepas apa yang kita buat di dalam sembahyang tadi, kesannya apa? Bila dah kita dengar macam ni, jaga ibadat yang fardu, jaga terutamanya berjemaahnya. Lepas ni macam mana kesannya tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian? Lewat azan hari, belum lagi? Dah 3 minit. Baik, yang seterusnya, begitu juga orang yang ingin menunaikan ibadah haji. Ada yang dah balik dah? Ada pergi tak? Dah balik haji? Alhamdulillah. Tengok apa kesannya selepas menunaikan haji ni. Kita tengok tuan-tuan, yang perlu yakni dilakukan oleh mereka, yang cukup yakni syaratnya sekurang-kurangnya sekali seumur hidup. Kalau zaman sekali ni dapat sekali pun cukup lah. Tapi yang umur 65 ke atas tu nafsi-nafsi lah. Harap-harap tahun depan buka balik lah. Sebab tahun ini Arab Saudi tak ada satu kes pun. Mudah-mudahan tahun depan akan dinaikkan taraf balik. Jemaah yang umur 70 pun akan berangkat juga, InsyaAllah. Mudah-mudahan macam tu. Jangan susah hati tuan-tuan muslimin dan muslimat umat sekalian. Yakni adalah dia kata mempersiapkan diri dengan ilmu dan keimanan yang teguh. Kita dah baca ada yang lepas, al-hazu as-sur ma'lumat, faman farada fihinal hajja fala rufasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allahu wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Disebut di dalam yakni ayat 198 surah 197 surah Al-Baqarah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, apa kesannya bila tak menunaikan haji masa waktu? Muslimin dan muslimat sekalian, selesai yakni mengerjakan haji, orang itu akan pulang dengan harapan yakni meneruskan kehidupan sebagai orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Masa belum haji tuan-tuan tak jumpa jalan masjid surau, tak jumpa sebelum pergi haji. Sebabkan panggilan nama terpanggil mendadak, mengejut tuan-tuan. Bila dah di sana tuan-tuan dijaga betul-betul, ayalah salah, belum tu dah jaga dah turun dah, takut tak dapat tempat, takut sesak sempit lah dan seumpamanya. Harapan dia dipulang dah daripada menunaikan haji,
Umpama haji yang kita lakukan di sana tadi, kita tidak melakukan perkara-perkara yang keji, melakukan perkara-perkara dosa, tak bercakap, kita bercakap yang kasar, kita melakukan ibadat, kita jaga masjid surau. Balik haji harapan kita jumpa juga mereka masjid surau. Datang ke masjid, datang ke surau, dengar majlis ilmu, buat perkara-perkara yang sunat seperti mana kita buat di tanah haram. Tuan-tuan, harapan kata pengarang kitab ni nak menjadi apa tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian? Nak menjadi kekasih Allah, yakni itulah sifat-sifat orang yang bertakwa tadi. Bertakwa tadi yang kita lakukan bukan setakat kita di tanah suci, di tanah haram sana tuan-tuan, balik pun setelah menunaikan haji diminta untuk macam tu juga. Lewat azan. Tuan-tuan, nak kena azan dulu. Allah. Asyhadu an la Asyhadu an la لا لا Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim. Allahumma rabb hadhihi da'wat tammatu salatikum hadis sayyidina Muhammad Surah Rajatul Aliyat Rabb wa ba'ath maqamam innaka la tuhibbul mi'ad.
Tuan-tuan sambung sikit aja lagi tu, lepas tu berhenti kita. InsyaAllah, apa kata pengarang kitab ni? Sifat-sifat orang yang bertakwa bila mereka lepas menunaikan ibadat haji. Tuan-tuan, selesai mengerjakan haji, orang itu akan pulang dengan harapan meneruskan kehidupan sebagai orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Lebih baik daripada sebelumnya. Mesti dijaga ibadat-ibadat tu seperti mana yang kita lakukan ibadat haji itu di sana. Dan kalau dia menjadi orang yang lebih baik, ketakwaan dia akan bertambah. Ketakwaan dia akan bertambah. Tuan-tuan, di Masjidil Haram, tuan-tuan, belum lagi di Laung Azan dah penuh. Tuan-tuan, dah penuh dah. Bila sampai ke tanah air kita, tuan-tuan, macam mana dengan harapan kita? Kita yang tahu dan tuan-tuan menyampaikan kepada mereka, harapan kita macam tu juga. Bila di Laung Azan, tuan-tuan, ayatlah solat, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ciri-ciri orang beriman apabila sudah menunaikan haji tadi, tuan-tuan, balik akan bertambah ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Ciri-cirinya bila disebut nama Allah, gemetar hatinya, seperti mana di Masjidil Haram ketika menunaikan ibadat haji di Madinah dan seumpamanya. Harapannya macam tu, kata pengarang kitab ni, bertambah ketakwaannya dan amalan solehnya juga bertambah. Amalan soleh dia bertambah. Jangan banyak melakukan perkara-perkara yang dilarang, perkara-perkara yang lara, tuan-tuan. Lara dari segi ibadat yang kita lakukan. Terkadang, tuan-tuan, bukan setakat lara kita di dalam bukan cara ibadat. Dalam ibadat pun terkadang khatib duduk atas mimbar masih ada lagi yang berbicara, tuan-tuan, bersembang-sembang, berkata-kata, duk atas mimbar dah khatib dah. Sedangkan dah dinasihatkan Bilal awal-awal, iza qulta li sahibika wal imamu yaktub amsik fala juma'ata la fasma'u wa ati'u rahimakumullah. Apabila khatib duk atas mimbar menyampaikan yakni khutbahnya, dah bagi tahu kepada kamu, jangan menyeru kepada rekan kamu sedikit pun, walau menyeru berkata-kata, diam. Kalau kamu lakukan juga, maka laralah perbuatan ibadat yang kamu lakukan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, yang seterusnya, yakni maka dia telah yakni mematuhi perintahnya, yakni mengerjakan haji, dan hajinya itu dikira haji sebagai haji yang mabrur. Tengok, nak nampak dia hajinya mabrur ke tak? Tengok selepasnya. Tengok selepas balik haji. Macam haji-haji yang sudah haji di masjid di surau ke tak? Ke masih lagi siram pokok pakai seluar pendek balik haji? Macam mana? Kan nampak dah, tuan-tuan, nampak haji yang mabrur tadi macam mana dikategorikan oleh pengarang kitab kita ni, tuan-tuan, dinasihatkan bila yakni ketakwaan disebut tadi, sifat-sifat orang yang bertakwa tadi disebut oleh pengarang kitab ni, bila dia menunaikan haji, tengok selepasnya pula. Tadi selepas solat disebutkan, selepas puasa disebutkan, selepas beramal soleh disebutkan, selepas menunaikan haji disebutkan. Apa kesannya selepas tu? Kalau kesannya selepas tu membawa satu perubahan, insya-Allah hajinya dapat haji yang mabrur. Tapi kalau selepasnya tu biasa, bahkan lebih teruk daripada yang sebelumnya, tuan-tuan, apa yang perlu kita katakan? Kita manusia tak boleh nak menghukum, tapi apa yang telah disebutkan Quran, hadis, para ijma' ulama, lihat, tengok kesannya selepasnya. Tuan-tuan, kalau selepasnya jadi seperti mana yang disebut oleh pengarang kitab ni, itulah sifat-sifat orang yang bertakwa tadi. Mudah-mudahan mereka yang melakukan ibadat dengan sedemikian tadi diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dapat beramal dengan cara amalan yang memang telah diajarkan oleh para alim ulama. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, terpandang di depan hadapan saya ni, tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, ada 13 jalur ni. Sedikit kongsi sikit. Buka ayat 35 surah Al-Imran. Da iz qalat imra'atu imrana rabbi inni nazartu laka ma fi batni mukharraran fataqabbal minni. Da Allah Taala sebut, tuan-tuan, Hannah yakni isteri pada Imran, dia nazar
Ketika itu tuan-tuan, istrinya dalam keadaan mengandung. Ayat 35 surah Ali Imran. Dan dia nazarkan apa? Sekiranya anak aku ni lahir, aku nazarkan, aku jadikan, aku minta kepada Allah Ta'ala supaya anak ini menjadi hamba yang bertakwa, yakni diserahkan kepada Allah Ta'ala bulat-bulat menjadi hamba. Dan bukan mengikut hamba keduniaan, kebendaan. Bahkan tuan-tuan, jadi jiwanya jiwa yang merdeka mengikut apa yang telah diajarkan oleh Al-Quran, melalui apa yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah perkara berkenaan sedikit sebanyak. Tuan-tuan, kita sambut kemerdekaan supaya kita sambut dengan cara jiwa yang merdeka tadi. Tuan-tuan, merdeka daripada kita untuk tuan-tuan dibelenggu dari para perkara-perkara apa yang telah menyusahkan kita untuk beribadat jadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Rujuk di dalam ayat 35 surah Al-Imran tu tuan-tuan, buka di dalam Ibnu Katsir juga, penerangannya juga tuan-tuan cukup cantik. Kalau kita hamba Allah Ta'ala dengan jiwa kita jiwa yang merdeka, yang berarti merdeka itu lepas daripada penjajah. Makna dijajah dengan cara apa? Terkadang kita dijajah dengan cara pemikiran, dijajah dengan cara ideologi-ideologi yang tak sepatutnya tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, yang terkadang kita sanggup menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikut amalan-amalan yang memang dilarang, ajaran-ajaran sesat yang seperti mana yang kita tengok dan kita dengar di Johor dan seumpamanya. Wal'audzubillah, jauhkan perkara itu. Jadi kalau jiwa kita yang merdeka tadi, ikut cara seperti mana yang disebutkan di dalam ayat 35 surah Al-Imran sebagai penutup tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian. InsyaAllah kalau tak mati, kita sambung bulan depan. Kalau saya tak di Mekah hari itu, saya akan bagi tahu Tuan Haji lah. Tuan-tuan tengok kalender nanti insyaAllah. 7 hari bulan ni saya akan bawa jemaah ke Mekah, ibu-ibu muslimin dan muslimat sekalian, dan menunaikan umrah selama 13 hari. Kali ini Abang Bustami kita menginap di Taif 1 malam. Ada 2 lagi kosong tak? 2 lagi kosong. Saya akan buat kursus umrah ni pada 28 hari bulan. Kalau tuan-tuan nak datang boleh datang. Saya buat di Masjid Kampung Kuantan. Dan nak datang boleh datang. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, ada 2 lagi kekosongan. Ada, tuan-tuan boleh cepat bayar, buat bayaran. Kalau nak pergi, tuan-tuan saya akan bawa masuk. Tuan-tuan praktikal seperti mana saya bawa masuk Abang Bustami tahun 2019 ya. 2019 kami bawa masuk ke Mina, dan praktikal untuk melontar masuk ke dalam. Tuan-tuan bukan kita tengok daripada luar tu, tidak, masuk ke dalam. Tuan-tuan, dan kami akan buat khatam Quran di kawasan kaki Jabal Rahmah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian yang berminat, ada 2 lagi kosong. InsyaAllah masih ada kesempatan lagi. Buat pasport, tuan-tuan ada sijil vaksin kita. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian 3 dos. InsyaAllah kita terus boleh pergi. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang ke seterusnya, tengok di luar sana tuan-tuan, ada sedikit jualan roti yang kami buat sendiri. Roti tu kami buat sendiri kak ada di luar sana. Tengok, satu lagi yang kami buat sendiri juga, termasuk air tebu, ada di luar sana. InsyaAllah sekedar itu yang dapat saya sampaikan. Aku qouli hadza, astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma, bismillahirrahmanirrahim, wal asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana, nahnu ibaduka, nahnu 'abduka wa dika mastata'na, na'udzubika min syarri ma sana'na, nabu'u laka bi ni'matika alaina, nabu'u laka bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, nastaghfiruka natubu ilaik. Allahumma ja'jam'ana hadza zam'an marhumat umbadika ma'suma. Allahumma al-haq haqqa warzuqna tiba'an al-batila batila warzuqna tinabah. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil, ihdina siratal mustaqim rabbal alamin.
Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuk wa hubbaka ma yuqarribuna ila hubbika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajlihi ma alimna min ma lam na'lam wa na'udzubika min syarri kullihi ajilihi wa ajlihi ma alimna min ma lam na'lam. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Aqimus shalah.